Apa benda yang awak meripik ni? Cukup-cukuplah, Mona. Saya ni ada meeting dengan Datuk Nasir tau. Balik ni pun saya nak tukar baju je. Awak jangan sensitif sangat boleh tak? Jangan cemburu sangat. Tolong tengok sikit perangai awak tau. Makin lama saya tengok makin menjadi-jadi. Saya dah makin muak. Muak Kau ingat kau je boleh muak dengan aku? Aku lagi muak dengan kau lah. Kau tak habis-habis menipu aku. Ha? Kau belakang aku? Kau tipu aku hidup? Ha? Kau boleh pula dengan kawan aku? Kau minta bukti lah. Ni apa? Apa benda ni? Kau cuba jawab dengan aku. Mona. Ni apa benda? Mona. Apa dia? Ha? Kau jangan pegang aku. Jangan pegang. Jangan pegang. Jangan pegang aku. Pergilah. Kau sana kau pegang. Aku pegang kau ingat kau apa? Mona tak boleh salahkan abang seorang dalam hal ni. Farah datang dekat sini bukan kehendak abang. Mona yang bawa Farah datang dekat sini. Okay. Mona tinggalkan abang seorang dekat kampung. Mona balik ke Bengkok. Aku pula kau salahkan. Kau buat hal aku yang salah. Kau ni. Saya tak guna tolong. Mona tolong hormat sikit Saya ni masih suami awak. Jangan kurang ajar. Macam mana kau nak hormat? Hormat kau apa? Kau bertipu aku. Aku benci dengan kau. Aku nak kau cerai kat kau. Aku nak kau cerai kat kau. Kau benci apa aku, Mona? Kau nak cerita abang kau dah ni. Aku nak kau cerai. Mona. Ramona binti Tahir. Aku ceraikan kau dengan talak satu. Haris. Mendebarkan. Tiba-tiba dah kena talak Tiba-tiba kena talak. Kegaduhan yang sangat-sangat dahsyat. Lakonan yang cukup hebat oleh Nak Zainal dan juga Remy Ishak yang sebenarnya sangat-sangat berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu bila hilang sabar mungkin akan jadi macam tu. Betul. Dan kalau kita tengok daripada perkongsian drama daripada drama hati yang tersakiti itu tadi, sebenarnya ada banyak pengajaran yang boleh kita dapat. Tapi hari ini kita nak fokus kepada sabar. Dan sebelum kita nak perkenalkan tetamu kita di studio hari ini, ada satu komen di laman sesama Facebook yang sempat diambil oleh rakan kita dan juga penerbit kita hari ini, daripada Natirah Muhammad Yusof. Katanya tentang sabar ini, sekali mungkin tersilap, kedua mungkin tidak sengaja, jadi bersabarlah untuk dua kali bagi sesiapa yang diuji. Katanya usah dibiarkan berlanjutan hingga 3 kali, dikuatiri menjadi tabiat. Apapun kita dengarlah kata panel kita pada hari ini. Sabar ni sebab semua orang ni ada definisi yang berbeza-beza Dan tahap kesabaran juga. Ya, ada orang dia 80 juta kali pun dia boleh sabar. Ada orang dia sekali je dia sabar. Ada. Kalau Fiza yang mana? Saya jadi kita bincangkan. Okey, bercakap tentang panel kita, seorang ada bersama dengan kita di studio, seorang lagi sudah pun terhubung dalam talian. Kita bersama dengan Encik Muhammad Syaiful Bahri Othman, seorang pakar motivasi memang tak asing lagi di set wanita hari ini. Assalamualaikum Encik Syaiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Uyana dan juga Fiza? Baik. Sihat, alhamdulillah. Terima kasihlah kerana bersabar menantikan bercakap tadi yang seorang lagi yang sangat penyabar dalam talian ketika ini, bersabar je kita cakap tadi dalam studio ni. Kita bersama dengan Sharifah Syahura. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam Nana dengan Fiza. Sihat Kak Syahura? Sihat. So far sihatlah. Alhamdulillah. Syahura, nak tanya. Banyak. Nak tanya, 1 sampai 10 tahap kesabaran, awak nombor berapa? 15 dah. Over the limit dah tu. Dia dah over limit. Okey, kita nak kongsikan topik kita pada hari ini, sabar sampai bila. Kalau kita bercakap tentang sabar ni, ia satu perkara yang subjektif. Uyana dah kongsikan tadi. Ada orang ada boleh bersabar lama, ada orang boleh bersabar sekejap, dan ada orang juga bersabar mengikut situasi-situasi tertentu ataupun memikirkan tentang kepentingan individu-individu tertentu. Kadang-kala ada orang dalam perhubungan rumah tangga tak boleh lagi dah bersama dengan pasangan, tapi disebabkan oleh faktor keluarga, faktor anak-anak, status sosial dan sebagainya, mereka memilih untuk tetap bersabar walaupun hati dilukakan berkali-kali. Jadi hari ini dalam tempoh yang singkat untuk kita bincangkan topik kita hari ini, sampai bila untuk sabar itu Cik Saiful? Bagaimana kita nak fahamkan kepada penonton dan bagaimana kita nak definisikan situasi macam mana, sampai bila dan apa yang boleh kita lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Baik, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih pada pengacara majlis yang saya juga nampaknya terpaksa bersabar mendengar soalan tu satu persatu. So, baik, terima kasih. Sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi tentang topik yang saya rasa sangat menarik hari ini, tentang sabar, bak kata Cik Fiza tadi, sampai bila, sampai ke mana tu, kan? Allahu akbar. Baik, terlebih dahulu saya nak katakan bahawa dekat sini sabar ni nak katakan penting tu 90 kali Allah sebut di dalam Al-Quran tentang sabar. Perkataan sabar itu dalam Al-Quran 90 kali menunjukkan bahawa penting. Dan Nabi SAW mengatakan bahawa dalam iman ni dari dua cabang yang utama, iaitu satu syukur, yang keduanya sabar. Nampak? So nampak dekat situ penekanan kepada sabar itu sendiri. Baik. Sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi, kita nak nyatakan orang kata faktor persekitaran, ya, sebab dia anak-anak, sebab dia keluarga dan sebagainya yang menyebabkan dia makan hati yang dalam dan sebagainya. Saya nak bawa kepada penonton yang ada di rumah yang menonton pada hari ini, Allahumma salli ala Muhammad, untuk kita fahami terlebih dahulu bagaimana sifat sabar itu dizahirkan, dikeluarkan ataupun dia terdidik adalah disebabkan oleh apa. Satu yang utama, Fiza dan Uya, yang kita kena faham bahawa memang Tuhan menjadikan manusia ni satu ciptaan yang sangat unik, sangat hebat. Sebab apa? Sebab kita dibekalkan oleh otak, dan dalam otak kita tersebut kita memiliki yang dinamakan sebagai sistem limbik, dan dalam sistem limbik itu terdapatnya yang dinamakan hypothalamus, iaitu yang mengawal ataupun memberi impak emosi manusia itu kepada sesuatu yang dia lihat. Baik, ni nak jawab yang soalan Fiza tadi. Baik, bagaimana reaksi ataupun sistem limbik dalam otak itu berperanan untuk dia melihat faktor persekitaran tersebut? Of course, Fiza, tak lain dan tak bukan adalah antaranya adalah bagaimana gaya hidup seseorang tersebut. Okey, dia macam ni. Contoh-contoh Uyai lah, saya ambil contoh Uyai. Uyai, ni jawab dengan jujur tau. So ada jutaan orang tengok kat luar tu. Risau ni. Okey. Tahap yang paling lama, paling sabar, Uyai menunggu buah hati datang ambil. Berapa lama? Contoh. 5 minit. 5 minit. Okey, 5 minit 5 minit. 5 minit tu tunggu tepi rumah tu. 5 minit. Masuk 6 minit aku mengamuk. Contoh. Alamak, dia tengah menonton tantas sekali. Tenang, kasih hati. Fiza. Nak menunggu kawan istimewa ni datang ambil tanpa memikirkan apa jawapan yang diberikan oleh tadi. Berapa lama? Saya boleh tunggu lebih lama lah. Berapa lama tu? Setengah jam, 1 jam. Setengah jam? Sabar apa benar. Bagus. Okey, baik. Di situ kita dapat lihat bahawa bab kata, saya nak kaitkan dengan soalan si Fiza tadi, bahawa setiap manusia itu dia berbeza-beza tahap kesabaran dia untuk dia melihat satu situasi yang mungkin sama keadaan dia, tetapi dia memandang situasi tersebut adalah berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada sistem limbik dalam individu tersebut yang dipengaruhi oleh persekitaran, iaitu antara lainnya adalah sejarah. Siapa orang tu pun kita tak tahu. Siapa orang tu, pengalaman dia, situasi dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menjadikan kayu ukur bahawa setiap individu tu memiliki tahap kesabaran yang sama. Berbeza. Subjektif lah maksudnya. Dia subjektif. Lelaki dan perempuan sangat berbeza. Ini juga yang kita tertarik untuk bertanya kepada Kak Syahura kita. Kalau kita bercakap tentang sabar ni kan, sabar ni dalam kehidupan kita memang tak asing lagi, memang tak lari. Terutamanya buat pasangan yang sudah pun mendirikan rumah tangga. Kalau tanya tips rumah tangga kepada pasangan-pasangan yang dah berkahwin, dia kata sabar, sabar dan sabar. Kalau Kak Syahura boleh kongsikan dengan Kak Syahura, bagaimana kesabaran ini menjadi tunjang utama sebenarnya selain daripada toleransi, hormat menghormati, sayang menyayangi. Komunikasi. Okey. Pada Kak Syora, sabar ni adalah menahan rasa atau menahan derita, menahan kesusahan kan? Ikutkan. Tapi okey. Tapi kalau pada Kak Syahura, dah ada gangguan sikit dah. Okey, pada Kak Syahura. Sabar. Okey. Sabar, itulah. Sabar ni kena ada dalam rumah tangga. Pada Kak Syahura, sabar ni kena ada kekuatan. Dia kalau sebab itu orang memang tadi Cik saya pun cakap sabar ni ada tahap-tahap dia kan. Tapi pada Kak Syahura, sabar ni kena ada kekuatan. Macam mana kekuatan tu perlu ada dalam badan campur dengan sabar. Kalau tidak dia tak ada kekuatan, maknanya rapuhlah sabar tu. Tapi kan Kak Syahura, sempat nak tanya juga kepada Kak Syahura, antara Kak Syahura dan suami, siapa sebenarnya yang lebih penyabar dan siapa sebenarnya yang kurang bersabar?
Okey, sebenarnya dua-dua ni susah nak cakap lah. Mungkin sebab itu dijodohkan. Ada masa abang sangat bersabar. Terutama kalau dia rasa perkara itu dia yang salah, dia lah yang bersabar. Betul tak? Tapi kalau Kak Syahura sendiri, Kak Syahura memang, ialah perempuan, dia fikiran dia pendek sikit kan. Jadi dia cepat tak sabar tapi cepat cari kekuatan. Saya Maknanya itu maksud dia. Okey, saya suka apa yang Syahura katakan ni tahu dari awal tadi. Sabar itu selain daripada mempunyai level yang berbeza-beza, sabar juga memerlukan kekuatan. Betul. Kalau kita tak kuat, kita memang tak boleh nak sabar. Tapi kan Syahura, semalam masa saya kongsikan poster kita di Facebook, ada komen, ada orang tu kata, kamu lah wanita. Yang komen tu lelaki. Ini dah tahun 2021, dia kata. Sabar tu kena bertempat. Sebab ada situasi hari ini, kadang-kadang dipukul, ditipu berkali-kali, dianiaya dan sebagainya. Tetapi mereka masih lagi memilih untuk sabar. Dan kadang-kala ahli keluarga ataupun individu di sekeliling pula, tak apalah, dia terlepas tangan sekali. Ini yang kadang-kadang kalau Syahura ni sebagai isteri dan juga wanita, bagaimana kita nak kongsikan kepada penonton bahawa sabar ini perlu kena juga dengan situasinya. Ada batasnya juga. Ya, jangan sampai membahayakan diri, menganiaya diri. Nak sabar juga. Tahun 2021 kot, penonton tu lah kata. Nak masuk 2022 dah ni. Syahura boleh komen tak? Sebab itulah, sebab itu toleransi lah kena ada. Maknanya memang betul. Orang sekeliling kadang-kadang hanya bercakap sabar. Tapi sebenarnya yang akan menjalankan atau meneruskan adalah kita. Kita kena berfikir. Kalau kita nak cakap short term, memang kita akan berpisahlah cepat. Tapi kita perlukan sabar dan masa cooling time tu. Maknanya sabar tu dalam masa yang lama lah. Lama. Baru kita dapat berfikir dengan tenang. Kalau ketika itu kita dipukul, kalau boleh memang masa tu kita nak bercerai, betul tak? Tapi fikirkan sesuatu yang lebih, maknanya kekuatan tu, mana kekuatan sama ada anak atau keluarga atau apa-apa yang membuatkan kita terus bersabar. Betul. Macam saya fikir anak. Saya selalu fikirkan anak. Itu kekuatan saya. Contoh dia. Betul. Dan orang kata kan, jangan buat keputusan waktu tengah marah dan jangan berjanji waktu tengah happy dan bahagia. Dan kalau saya kan, kalau boleh kongsikan juga sedikit, kalau saya tengah marah, betul ada orang di sebelah, sabar. Lagi marah saya jadinya. Dia jadi reverse pula psikologi tu. Dia suruh sabar, oi lagi marah. Okey, jadi jadinya. tips dia yang sedang menonton ketika ini, ingat ya, jangan cakap suruh sabar, suruh dia bertenang. Okey, Cik Saiful sabar sekejap. Kita nak dengarkan komen Cik Saiful dan anda penonton-penonton. Sambil-sambil itu kita nak dengarkan dahulu juga pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Silakan. Pada pendapat saya, erti sabar dalam sesuatu perhubungan ni adalah satu kunci kebahagiaan ataupun keharmonian sesebuah perhubungan. Sabar ni ada tahap dia. Kalau mengikut pengalaman saya, sabar ni pada satu ketika bila saya tidak lagi mampu bersabar dan hati saya sudah pun terluka, saya tidak lagi akan cuba untuk mempertahankan hubungan tu. Saya rasa lebih baik saya menghargai diri saya terlebih dahulu daripada membiarkan diri saya lagi terluka dalam perhubungan tu. Bersabar dalam menghadapi segala ujian dan rintangan dalam sesuatu hubungan. Kesabaran tu sangatlah penting dalam hubungan sebab kita nak menghadap baik dan buruk pasangan kita. Bagi saya, setiap manusia ada berlainan tahap kesabaran dia. Maybe ada segelintir tak boleh tahan dengan perangai kita. Tahap kesabaran kita sebagai manusia, hakikatnya kita tak boleh nak ukur. Kita tak tahu pun macam mana boleh kita tahu orang tu boleh tahan ataupun macam mana dia boleh ada perasaan sabar tu. Bagi saya sendiri, pengalaman saya bertunang selama 6 tahun. Saya sabar dengan apa dugaan saja yang Allah bagi pada saya. Jadi selepas daripada tu, nikmat yang saya dapat dalam konsep sabar tadi tu, Masya Allah, sangat-sangat besar nikmat yang Allah berikan. Pendapat saya, sabar dalam hubungan ini penting kerana dalam perhubungan di antara manusia khususnya, terlalu banyak ujian-ujian. Bukan semuanya seronok, bukan semuanya suka, bukan semuanya indah. Tapi sabar kita ada hadnya. Jangan sampai ia melangkaui batas-batas agama. Jangan sampai kita dizalimi. Okey,
Okey, itu dia pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini, iaitu sabar. Dan mestilah kita pun dah faham sabar tu ada hadnya, ada juga batasnya. Tapi kan Cik Saiful, bertenang. Tapi kan Cik Saiful, kalau kita bercakap pasal sabar ni juga, macam tengok Fiza dah terlupa. Tapi Cik Saiful sebenarnya nak komen sedikit tentang apa yang dikongsikan sebelum kita dengarkan pendapat orang ramai tadi tentang apa yang dikatakan oleh Syaura dan bagaimana sejauh mana kita perlu ikut situasi tentang sabar ini. Okey, terima kasih. Sabar dulu. Sabar. Saya fikir balik soalan tadi. Okey, saya nak tambah apa yang Puan Syaifah katakan tadi, betul, saya setuju. Cuma untuk semua penonton-penonton yang ada kat luar sana, dia timbul persoalan macam Fiza katalah, sampai bila nak sabar, apa tahap-tahap kesabaran yang perlu ada untuk saya melalui keadaan tersebut. Yang pertama, dia kena lihat kepada nombor satu, permasalahan tersebut. Sama ada kalau dia memberi ancaman kepada nyawa, maka dia perlukan tindakan. So kena ingat tindakan itu bukan bererti kita mengiyakan apa yang dah berlaku pada sebelumnya. Ini sebenarnya tindakan tersebut haruslah bijaksana untuk kita mengatasi sesuatu ataupun perkara yang terjadi tersebut. Tak boleh suka-suka nak mengalah je lah kan? Tak boleh nak suka mengalah. Tadi kekuatan, yang ni kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Okey, nombor dua, had mana lagi kita nak bersabar apabila maruah kita tercela sebagai contoh. So maknanya untuk kita membersihkan, itu juga merupakan salah satu jihad, iaitu kita menceritakan ataupun membela maruah kita yang mungkin difitnah dan sebagainya. Dan yang nombor tiga, of course lah, bagi orang yang beragama Islam ni, apabila melibatkan unsur ataupun berkaitan dengan akidah. So waktu itu dia tak boleh sabar. So waktu itu dia kena mengambil satu tindakan. Dan bila ambil tindakan tersebut, jangan guna emosi. Dipatah balik kepada apa? Kebijaksanaan. So antara dua kemudaratan, pilih yang paling kurang mudarat. Maksudnya bila berlaku sesuatu perkara buruk tersebut, ambil jalan tengah untuk yang itu kebijaksanaan tersebut untuk atasi. Okey, baik, kebijaksanaan kan Cik Saiful. Mungkin ini juga yang tengah berlaku dalam konteks kehidupan kita zaman sekarang ini. Sekiranya dalam sesebuah perhubungan tu antara suami dan isteri, katalah berlakunya sesuatu konflik. Okey, isteri cakap, okey tak apalah, aku bersabar dan makan simpan dalam dulu, tak apa. Dan perkara ini berlangsung secara berterusan sehingga ini menjadi suatu norma yang dalam perhubungan itu rasa macam dah biasa dah lali dah. Ini jadinya batasan yang orang kata tu sampai bila? Jadi bagaimana sebenarnya Encik Saiful melihat perkara ini, dan mungkin selepas tu Kak Syahura sendiri pun boleh berikan sedikit pendapat tentang perkara yang dah menjadi norma tetapi tidak seharusnya dijadikan norma, tidak seharusnya berlaku. Terima kasih. Saya rasa soalan tu Cik Fiza Uya tujukan kepada seseorang supaya faham. Tidak. Supaya faham. Oh ya ke Cik Saiful? Assalamualaikum. Cik Saiful PM tepi siapa orang tu? Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Saya nak jawab soalan yang Uya tadi. Cukup bagus untuk semua. Kalian memerlukan satu kaedah, iaitu kaedah menceritakan komunikasi. Iaitu yang ini abang boleh terima. Yang ini abang tak boleh terima. So yang ni si isteri kata saya boleh terima, yang ini saya tak boleh terima. Jangan langgar border tu. So masalahnya, isu yang sekarang berlaku adalah ni kedua-dua pasangan suami isteri, kadang-kadang kita dah tahu suami kita akan menjadi api bila berlaku situasi tersebut. Kita pergi curah minyak. Itu yang akan memburukkan keadaan. Kita bakar lah. Dia akan terbakar. So, bab kata Uya tadi, sampai bila kita nak simpan, nak pendam benda tu, jangan pendam. So, ceritakan, kabarkan, sampaikan. Banyak kali saya katakan bahawa kepada semua penonton-penonton bahawa pasangan kita bukan ahli nujum yang tahu segala isi hati yang ada dalam jiwa kita. Tak boleh baca fikiran. Yes, tanpa kita memberitahu. So bila kita bagi tahu, kita maklumkan, maka dekat situ dia ada satu usaha yang mana setiap pasangan tersebut akan melihat, suami aku makan masak lemak, dia tak suka pedas, dia suka yang biasa. So dia fahamlah. Jangan pakai cili merah, jangan pakai cili padi merah. Ya betul, pakai cili kuning je. Contoh. Pakai cili apa tak kan. Dan kita nak tengok sebenarnya antara kalau marah kita pakailah cili yang dia tak suka. Itu tunjuklah kan. Cili burung pula letaknya sekarang. Kalau kita marah secara makanan, senang juga tu. Okey, kalau Cik Saiful dah sampai di sana, mungkin ada sedikit pertambahan yang nak dikongsikan oleh Syahrul tentang apa yang dikongsikan oleh Encik Saiful ni tadi. Okey, kalau betul lah tadi perlu menggunakan kebijaksanaan, tapi maksud saya dia dah jadi norma baru tu, maknanya itu dah tahap extravaganza tau. Dia dah jadi norm, macam dah jadi endemik.
Maknanya benda tu dah ada dalam. Maknanya kau dah tahu dah dia punya Pandai relate. template tu. Template tu macam kau gaduh-gaduh, kau akan baik. Kau gaduh-gaduh, kau baik. Kau dah tahu dah. Daripada situ carilah solution. Kadang-kadang pasangan pun kena berfikir tau. Kalau kita luah-luah ni, janganlah luah-luah lepas tu macam mencurah air di daun keladi. Maknanya kau kena fikir. Ambil apa yang pasangan tu cakap. Yelah, betul lah. Aku pun macam ni, aku macam ni. Jadi benda itu secara automatically dia akan berubah dalam tiba-tiba dalam hari tu, contohlah hari ni, tiba-tiba ada perubahan pula kita rasakan, suami kita tiba-tiba begini, berubah. Betul tak? Jadi sama juga dengan saya. Saya pun kena fikir apa yang suami saya cakap, kita absorb. Kemudian kita berubah. Dia pun akan nampak perubahan tu. Okey. Saya suka apa yang Cik Saiful cakap, apa yang Syahura cakap, sebab bercerita tak bermakna kita kurang sabar. Betul. Itu komunikasi itu penting. Kebijaksanaan, kesabaran komunikasi itu penting. Tapi kan kalau kita bercakap tentang macam ada kaitannya daripada norma baharu dah boleh jadi endemik dan perhubungan tu kan. Kalau kita lihat hari ini ramai juga dalam kalangan penonton-penonton kita yang mencari sesuatu untuk dijadikan alasan untuk kesabaran mereka. Contohnya aku terpaksa bersabar sebab anak-anak. Aku terpaksa bersabar sebab status sosial. Aku terpaksa bersabar kerana dia sumber pendapatanku. Ini antara kita kadang-kadang dalam kehidupan kita ni kita bukan sabar sangat pun. Kita cuba jadi sabar disebabkan oleh faktor-faktor sekeliling. Tetapi mungkin pengorbanan yang kita rasakan berbaloi itu sebenarnya tidak berbaloi juga untuk orang sekeliling kita. Katalah kita nak bersabar kerana anak-anak. Tapi hari-hari anak tengok kita tak bahagia, mak menangis, naklah air mata, derita di sana sini, anak-anak juga sebenarnya tak bahagia. Jadi bagaimana untuk kita tahu bahawa kesabaran ini bukan disebabkan oleh sesiapa, tapi setakat mana kita mampu untuk memahami dan juga menahan kesabaran itu, Cik Saiful? Wow, dalam soalan tu. Deep, #deep. Okey, baik, terima kasih. Satu soalan yang bagus. So, sampai tahap mana sehingga kan faktor sekeliling ataupun orang di sekeliling kita pun melihat bahawa kita tak gembira, kita tak bahagia dan sebagainya. Baiklah. Bab kata Cik Fiza tadi, kita mungkin tertahan disebabkan faktor sekeliling. Itu dalam psikologi dipanggil sebagai helah bela diri. So bila ada sesuatu masalah melanda, so kita alihkan masalah tersebut dengan mengaitkan apa yang ada di sekeliling kita. So tu tak jadi masalah, sebab itu salah satu teknik untuk kita merawat ataupun menghilangkan rasa emosi kita pada ketika betul. So apa yang patut buat? So of course lah, nombor satu, ramai orang kata memang betul, setiap kesabaran itu ada manis di hujungnya, kan? Tetapi untuk melalui itu, kalau kan? ada manisnya, melalui itu, so untuk melalui, untuk merasai kemanisan itu, memang betul dia memerlukan pengorbanan, dia memerlukan mujahadah. So apa yang patut buat sebenarnya adalah nombor satu, yang ini cek balik diri kita, kod penonton semua. Kita juga pernah melakukan kezaliman itu kepada orang lain. So asbab tindakan kita tersebut, maka Tuhan tukar keadaan itu kepada pasangan kita untuk pasangan itu membalas ini kepada kita. Nombor satu. Kita merasainya. Nombor satu, please, kalau kita ada salah dan silap dengan orang lain, mungkin kezaliman itu kita buat, maka Tuhan balas kembali kepada dia. Maka jalan keluar di antara salah satunya adalah untuk tak lain dan tak bukan semak timbang tara diri sendiri terlebih dahulu. Muhasabah diri. Cek diri sendiri itu paling penting. penting. Diri itu paling penting. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua. So yang kedua, wow. Masa dah nak habis. Yang masa dah habis. Yang kedua, silakan Puan Syarifah. Mungkin dekat hujung perbincangan kita ni kan Kak Syahura. Kak Syahura juga boleh beri sedikit penutup untuk perbincangan kita tentang sabar ataupun ada batasnya, Kak Syahura. Silakan. Ya. Okey, kita tengok tahap kesabaran kita bagaimana. Apa-apa pun memang betul. Fiza cakap tadi memang kita ada faktor-faktor yang membuatkan kita sabar. Tapi gunakanlah faktor itu. Maknanya sebab apa? Kalau tak ada faktor-faktor tu, saya rasa kebanyakannya memang dah rumah tangga hancur dah. Gunalah, sebabkan kebaikan family dia, mungkin dia tak bagus tapi family dia bagus. Anak-anak yang tak jumpa raya, atau yalah anak-anak yang berpisah ibu bapa, macam mana waktu mereka, pelajaran mereka kan. Kita lihat itu dan kita dapat kesabaran dan kekuatan.
yang dalam rumah tangga. InsyaAllah. Dan penerbit kita dah report, tapi Cik Oh, dah Saiful report. kita nak sedikit. Saya sambung sikit je tadi. Sedikit yang Sebab kita soalan manfaatkan Fiza kepada tadi. penonton. Ya. Okey. Nombor 3. Nombor 2. Nombor 3. Okey. Simple je. Tabiat. So, salah satu caranya adalah dengan ubah tabiat kita kepada menjadi orang yang lebih positif, dan supaya dengan tabiat yang baru tersebut, yang ingat setiap tabiat yang kita lakukan, dia akan membentuk dan mencorak yang saya katakan tadi, sistem limbik dalam pemikiran kita. Sistem limbik fungsinya adalah untuk emosi. Baik. So didik sistem limbik kita dengan tabiat yang positif, tabiat yang baik, insya-Allah masalah tu akan kita dapat selesaikan. InsyaAllah. Wow. Saya kira satu rumusan, satu ringkasan yang terbaik untuk topik kita pada hari ini, sabar ada batasnya. Nampaknya saya pun kena banyak refleksi diri selepas ni. Kalau 5 minit je boleh tunggu, mungkin lepas ni tambahlah lagi seminit je ke. 6 minit. Sampai bila kita nak sabar topik kita hari ini. Dari perkongsian Cik Saiful dan juga perkongsian Syahura yang berkongsi pelbagai input ni, sebenarnya sedikit sebanyak saya harapkan sama-sama dapat membantu kita, Riana, dan juga anda penonton-penonton yang sedang menonton ketika ini untuk kita meneruskan kehidupan kita. Tetapi macam Cik Saiful katakan tadi, tahap kesabaran orang itu berbeza-beza. Anda tak boleh nak samakan diri anda dengan Riana, dengan saya, Cik Saiful ataupun Syahura. Hanya anda sendiri boleh menilai sejauh mana anda mampu sabar dan setakat mana ia berbaloi untuk anda bersabar sebenarnya. Betul tu. Terima kasih Encik Syaiful Bahari Othman selaku pakar motivasi, kepada Kak Sharifah Syahura atas perkongsian peribadi pada hari ini. Stay safe Kak Syahura. Sampai berjumpa lagi. Okey. Assalamualaikum. You too. Ya, stay young. Stay young. Biasa nampak young. Encik Syaiful pun sama stay young. Tak, lepas ni kita jemput Syahura, kita nak kena minta dia topik rahsia awet muda. Awet muda. Okey, alright. Okey, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Alright.